Hancock Coffee ditubuhkan pada tahun 2022 berasaskan tema kafe sebagai industrial konsep moden dengan pelbagai berjuadah menu makanan daripada lokal hingga ke western. Pengasas Hancock Coffee iaitu Encik Muhammad Syafiq yang berasal dari Ipoh Perak telah menubuhkan Hancock Cafe. Penubuhan Hancock Cafe bermula dari hanya sebuah gerai kopi tepi jalan dan bisnesnya semakin berkembang maju hingga dapat menubuhkan sebuah kafe iaitu Hancock Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Abang Syafiq iaitu pemilik Hancock Cafe. Okay, tak, Abang Syafiq, boleh tak Abang Syafiq terangkan sedikit tentang baik diri Abang Syafiq? Hello, Assalamualaikum. Saya Syafiq, Muhammad Syafiq bin Hamzah. Saya berasal daripada Perak, tapi saya membesar dekat Melaka. Umur saya 35 tahun dan itu ya. Untuk saya, diri saya lah. Okey, Abang Syafiq, untuk soalan seterusnya saya nak bertanyakan dengan Abang Syafiq, macam mana Abang Syafiq boleh dapat idea untuk adakan Hancock Cafe ni? Basically Hancock Cafe ni wujud start daripada sebelum buka cafe ni. Saya ada satu perniagaan yang lain iaitu kopi gantung by the Place. Actually saya stokis Melaka. So kita start daripada buat kopi gantung kat street. So sampai kat sini hampir lebih kurang dalam mungkin dalam 16 cawangan kecil dekat Melaka. So dan kita tahu produk viral dia akan ada satu masa atau satu tempoh yang dia akan turun dia biasa. So basically perancangan dia adalah bila kita ada modal yang lain, so cukup untuk kita create satu cafe. So Abang decide untuk buka cafe ni. Waktu tu masih lagi kopi gantung by the Place kat street tu masih lagi berjalan. So kita buat dan kita create Hancock Cafe. Actually Hancock Cafe ni adalah nama daripada kopi gantung actually, tapi dia English yang disingkatkan. So Hank Coffee lah actually, dia nama singkatan pada kopi gantung lah. So that's why kita create cafe ni lah. Okay, so macam kalau agensi-agensi pun selalu kita tengok dia orang ada visi dengan misi, objektif, dia orang membangunkan sesuatu company macam tu. So apa objektif dan tujuan Encik buka kafe ni? So objektif untuk buka kafe ni actually kita nak jana jugalah pendapatan untuk kita sendiri dan juga staff yang ada lah. Itu the first thing lah, apa yang kita nak create. Dan kenapa adalah tujuan utama dia adalah mesti sebab kita punya target lah. So satu lagi kita nak expand. Saya ni saya suka mencabar diri untuk buat sesuatu yang saya tak pernah buat. Actually saya base adalah printing. So bila printing kita dah regular dan saya dah terbiasa dengan benda tu hampir lebih daripada 10 tahun. So bila kita decide untuk buat adalah salah satunya sebab saya nak cabar diri saya. So objektif dia adalah adakah kemampuan saya cukup untuk kita kembangkan benda ni, dan target dia dan tujuan dia mestilah lebih daripada apa yang sedia ada sekarang lah. So basically kalau nak cerita pasal apa objektif adalah memang untuk staff, untuk jana pendapatan, dan satu lagi F&B produk daripada Melaka yang kita nak cuba kembangkan. Okay, so macam yang Abang cakap tadi, Abang cakap nak cabar diri sendiri kan. Okay, macam contoh saya sebagai pelanggan yang bekerja kan, selalunya mungkin saya akan datang waktu saya dapat gaji. Mungkin dalam minggu pertama dapat gaji dan minggu kedua. So dalam sebulan tu mungkin minggu ketiga dengan keempat orang dah jarang datang kan. So macam mana abang buat pengurusan kewangan tu? Alright, dia sebenarnya ada sikit pembetulan. Dia bukannya minggu ke-3 dan minggu ke-4 adalah slow. Minggu yang slow adalah minggu ke-2 dan ke-3. So basically dia kena ada every month kita kena ada target
berapa okey lah, dia roughly kita kena ada target every month, berapa kita punya kita punya expenses everything. So berapa kita punya part untuk every month, untuk every month lah. So untuk 2 minggu yang agak slow, waktu tu kebiasaannya kita akan buat promotion lah, promotion for the few item yang kita bukanlah nak buang harga tapi attraction dia. Kalau kita bercerita tentang marketing pula, marketing ni ada banyak aspek. So untuk marketing pula kita kena ada satu killer produk ataupun kita kena ada selling point yang sangat kuat. So basically pada pertengahan bulan tu kita akan keluarkan produk-produk yang actually kita nak try hit lah. Tapi kalau kita tengok produk-produk yang besar, kebanyakannya every month dia orang akan buat promotion ataupun dia akan keluarkan new product every month. Ada few lah. So kalau nak cakap untuk kita time slow tu, kita kena hit on marketing. Dia sebenarnya setiap hari pun kena buat marketing. Marketing dia tak boleh stop. Sebab pula dalam F&B sekarang ni kita ada banyak kompetitor. Banyak gila kompetitor yang macam-macam idea, macam-macam kreatif lah. Memang dia orang sangat kreatif. So kita kena, saya dulu buat advertising. So bila buat advertising, kita punya kompetitor tak besar. So bila tak besar, kita punya macam mana kita nak jual tu, kita dah ada base customer. So kita tak perlukan marketing yang very strong. Tapi bila pergi ke produk F&B dengan kompetitor yang sangat kuat, so kita kena lebih kreatif untuk buat marketing dan promotion yang sedia ada. Tapi basically kita akan kita akan rotate daripada produk yang sedia ada. Cuma promotion dia mungkin kita kena buang sikit harga, tapi kita kena tahulah kita punya produk tu price kita berapa, kita costing berapa, so baru kita boleh tolak dan kita mungkin combo kan. So basically kita akan buat macam tu lah untuk pertengahan bulan. Okey, apakah strategi lain yang Abang Syafiq gunakan selain daripada membuat promosi untuk mempromosikan Hankoff Coffee ni? So kalau nak cerita pasal kopi ni ada banyak type. So kita pecahkan pada 2 type lah. Satu kita ada street dan kopi kampung lah kita panggil, dengan satu lagi Arabica Coffee. So bila Arabica Coffee ni dia pergi ke level yang lain, maksudnya dekat cafe. So normally dia akan pakai Arabica Coffee lah. So untuk kat street kebanyakannya dia orang akan pakai kopi kampung. So untuk mempromosikan, untuk membezakan, that's why benda tu ada proses R&D dia. So before abang nak launch produk, abang kena make sure produk R&D tu tepat kena dengan cita rasa abang. So baru kita boleh launch produk tu, dan kita yakin dengan produk tu boleh lawan dengan produk-produk yang sedia ada. So kebanyakannya untuk tahu sama ada kita tak pernah rasa ataupun kita pernah rasa, kita kena tahu kompetitor sekeliling kita dulu. So berapa banyak kompetitor besar yang ada. So bila kita tahu kompetitor besar tu, apa kekurangan yang ada pada kompetitor besar kita tu. So bila kita dah tahu kekurangan dia, contohlah kita ambil satu produk A. Produk A ni dia kopi dia memang sedap tapi harga dia mahal. So dia ada satu kekurangan adalah harga dia mahal. Dan satu pula harga dia rendah tapi quality produk dia kurang. So apa yang abang cuba nak sampaikan, kita ambil kekurangan tu, kita buat kita punya produk. So means macam mana kita nak, untuk costing pula, macam mana kita nak jual kita nak jual quality yang baik. Basically kita akan gunakan produk yang baik. So raw yang baik. So raw yang baik kebanyakannya adalah harga yang lebih tinggi. So macam mana kita nak dapatkan R&D tu, itulah satu lagi proses macam mana kita nak R&D benda tu untuk dapatkan costing yang rendah, kita boleh jual harga yang rendah dan kita bagi kualiti yang baik untuk customer. So kebanyakannya ada juga waktu tu sebenarnya waktu abang buat kopi gantung di street, sebenarnya ada lebih kurang dalam 3 atau 4 kompetitor besar waktu tu. So waktu tu kopi sangat in lah dekat street. So bila abang dah tahu apa kelemahan dan apa kekurangan yang diorang ada, so kita buat produk tu yang lebih baik, harga yang reasonable, dan bila main kat street kita kena tahu diorang akan grab and go. So harga yang
basically dia orang boleh berbaloi lah untuk beli. So itu cara dia. Dan juga lokasi-lokasi yang kita pilih pun bila dah cakap sebelum ni abang stokis kat Melaka. So bila pecahan peniaga-peniaga juga, so kena ada satu kawasan yang jauh, maksudnya mungkin radius 5 km. So baru diorang masing-masing kita punya stokis tu, ejen kita boleh meniaga kat tempat-tempat tu lah. So itulah strategi untuk bila kita ada dekat street dan bila ada kat kafe. So untuk kat kafe pula lain pula strategi dia. Kita perlukan dekat kafe ni ada dua. So kita ada Arabica Coffee yang untuk high end dan kita ada yang kopi gantung lah, basically yang untuk street punya harga. So bila kita datang kat kafe ni dia ada dua jenis lah. Bukan kata macam ada satu produk yang korang sendiri tahu, produk tu memang dia jual Arabica Coffee dan harga dia very high. Dan untuk produk yang macam ni biasanya kita kopi kampung ni biasanya orang pergi warung lah, tapi dekat abang nak juga benda tu ada dekat kafe. So orang macam okey, dekat kafe dia pun ada produk kampung. Produk yang biasa ada juga. Tak adalah bila masuk kena beli harga yang belas ringgit. So kita ada yang high and medium punya produk lah. So itulah macam mana untuk abang punya strategi lah untuk kita jual produk tu lah. Dan seterusnya, saya ingin bertanya apakah kelebihan ataupun perbezaan yang abang datangkan dekat Handpuff ni berbanding dengan kafe-kafe lain? So untuk kelainan, actually banyak kelainan dia. Saya nak terangkan tu agak spesifik dan banyak lah. Okay, kalau nak tahu, actually kafe ni abang buat sendiri daripada A sampai Z. Kalau korang nak tengok produk yang sedia ada ni semua abang welding sendiri. Abang buat sendiri daripada table. Yang beli cuma table dan aircon je yang orang lain pasang. So kelainan dia adalah reka bentuk yang abang nak sampaikan. So abang suka pergi dekat luar daripada Melaka, suka tengok orang punya kafe, suka hayati apa yang keunikan tempat masing-masing yang diorang suka. So means kebanyakan tempat setiap negeri lah kalau kita tengok dia ada 1, 2, 3 kafe yang top dan kenapa orang suka pergi. So abang nak kata semua kat Malaysia ni abang pergi tak, tapi kebanyakannya kafe-kafe yang yang kita cuba pergi. Okay, kita ambil lah benda tu dan kita terapkan dekat dalam kafe ni. Itu salah satu dia lah. Tapi kebanyakannya that's why sentuhan kafe ni yang lain dia sebab mungkin orang lain tak tahu. Mungkin kalau abang bagi tahu mungkin diorang tahu. Baru diorang tahu. Tapi kebanyakannya 100% abang buat 2 bulan, abang duduk seorang-seorang kat sini, abang lah welding, abang lah buat daripada A, daripada depan sampailah ke dapur. So itu kelainan dia lah, salah satu kelainan yang ada dekat dalam kafe ni lah. Itulah kelebihan dia. Lagi satu berkenaan dengan food, abang sangat particular tentang food. So bila kata produk yang dikeluarkan oleh abang punya chef, abang akan rasa dulu. So basically abang akan bagi satu guideline, abang nak sekian punya rasa. Sebab abang punya sendiri punya taste lah. So kebanyakan produk kat sini basically taste daripada apa yang abang suka dan apa yang abang makan. So itulah keunikan dia dan kita rasa benda tu senang untuk orang beli dan senang untuk orang rasa lah. So ada juga produk yang kita pernah cuba macam before this kita ada Wagyu. Tapi mungkin sambutan dia agak sikit kurang. So kita ada produk yang kita terpaksa cut off. Kita tengok pada costing tu semua kan. So kebanyakan produk kat sini adalah dikeluarkan oleh chef, tapi ada juga yang di R&D oleh abang sendiri, ada yang di R&D oleh chef sendirilah. So kita nak taste yang sekian-sekian, so chef keluarkan apa yang kurang, apa yang lebih kita ni lah. So basically abang nak menjaga, sebab kita bukanlah kafe besar, tapi kita nak menjaga kualiti dengan rasa tu lah. So sebab kita fikir benda ni bukanlah satu perniagaan yang untuk short term macam dekat street. So bila kita dekat kafe, kita perlukan sesuatu yang untuk for the long term. So bila kita fikirkan untuk long term, kita kena jaga kita punya quality product before orang nak beli kan. So itulah perbezaan dia kenapa jadi benda macam ni.
Okay, macam kita tahu kalau buat bisnes mesti ada jatuh bangun kan. Okay, dalam bisnes abang ni apa cabaran atau pengalaman yang abang tak dapat lupa sepanjang abang buat bisnes ni? Dia cabaran actually dia banyak cabaran dia. Kalau kita, cabaran yang paling besar sekarang ni adalah ekonomi. Bila ekonomi down, orang tak punya spending power yang kuat. So macam mana kita perlu duduk dalam satu kedudukan yang orang kenal dan orang tahu untuk diorang datang. So salah satu adalah cabaran dia adalah ekonomi lah. Bila ekonomi kita down, tak tahulah pasal apa kebanyakannya, tapi kita tahu, semua orang tahu yang ekonomi kita tengah jatuh dan tengah membina balik untuk pergi ke lebih baik. So apa yang perlu kita buat bila ekonomi tengah down, sebenarnya ada orang fikir kita tak boleh nak buat apa-apa sebab keadaan ekonomi yang sekarang terjadi. Tapi sebenarnya kita kena keluar daripada kedudukan yang kita rasa macam selesa ataupun kita rasa kita kena menonjol. Dia macam ni, untuk marketing side, sebab abang juga yang menguruskan untuk marketing cafe. So marketing side adalah kita macam mana kita nak menonjolkan diri ataupun macam mana kita nak bagi tahu yang kita ada dekat sini dan kita nak bagi tahu orang apa produk yang kita jual. So banyak platform yang ada sekarang. So kita ada social media, Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok yang sangat strong sekarang. So kita gunakan, dulu lain tau, dulu kita cuma social media tak apa strong. So basically diorang akan guna flyers untuk memperkenalkan diri. Tapi benda tu agak lama, agak old school dan agak lambat. So sekarang kebanyakannya untuk kita menonjolkan diri, untuk kita lebih ke depan adalah kita kena guna social media lah untuk ke depan. So banyak platform yang kita try and error. Ada juga FB ads yang kita buat jadi, ada juga FB ads yang kita buat tak jadi. Ada juga TikTok yang kita cari engagement yang kuat pun tak dapat. Ada juga platform TikTok yang lain yang kita cuba buat dan benda tu menjadi. So cabaran dan cara nak menyelesaikan dia tu, actually cabaran yang paling besar bukanlah tak boleh lupa, tapi sekarang ni bila selepas COVID, benda ni kita dapat impact besar. Bukan pada saya seorang, saya rasa pada FPMB yang lain. So bila dapat impact yang besar tu, masing-masing, that's why saya cakap kenapa sekarang ni semua kompetitor dia jadi sangat kreatif. Dia jadi sangat kreatif ni sebab semua nak menunjukkan diri. Aku punya kafe tak apa-apa orang nampak, ataupun kedai makan aku tak apa-apa orang nampak. So semua orang tengah menjadi kreatif sekarang. Macam mana nak attract semua untuk datang kat kedai. So bagus, ada benda yang bagus, ada benda yang tak bagus. Bila ekonomi down, kita yalah semua orang pun akan drop, tapi kita cari jalan lah macam mana kita nak selesaikan masalah tu. So ada juga, kita pun ada group dalam Melaka punya F&B. So masing-masing cerita masalah masing-masing. So kita tahu keadaan yang tengah tak bagus, tapi masing-masing perlu cari duit. So masing-masing pun ada tanggungjawab masing-masing kan. So basically kita kena menonjol dari sudut marketing. Kita gunakan social media yang sangat strong sekarang untuk menunjukkan diri dia. Marketing ni tak ada kata stop. Even kau dah top, even kau dah popular sekalipun, marketing kau kena jalan. So itulah strategi dia lah untuk terus naik. InsyaAllah. Soalan seterusnya, okay, apa harapan abang untuk perniagaan abang akan datang ataupun pada masa yang sekarang ni lah? So harapan yang sangat klise, kita nak berkembang lah, kita nak terus berkembang. So harapan kat sini kita nak terus, itulah macam yang tadi cakap, kita dalam keadaan ekonomi yang sangat tak stable. So harapannya adalah abang dengan tim kita nak ada dalam satu line yang masih stable, even drop, jatuh bangun. So kita nak pergi lebih jauh daripada apa yang kita ada sekarang lah. Itu harapan utama dia, dan kita harap apa yang kita perjuangkan ni, apa yang kita nak sampaikan ni dapat kat customer kita, diorang boleh rasa dan diorang boleh tahu kita punya produk tu lah. Tu harapan untuk pergi lebih jauh, dan harapan dia sebenarnya ada dalam perancangan juga untuk kita tambah cawangan-cawangan yang ada berdekatan dengan Melaka dan di luar Melaka. Tapi dalam keadaan
keadaan ekonomi ni lah mungkin kita akan slowkan progress tu, tapi kita still dalam laluan. So insyaAllah lah. InsyaAllah. Okey bang, soalan terakhir lah. Okey, apa pesanan abang untuk anak-anak muda luar sana yang nak mencuburi bidang perniagaan F&B ni? Alright, untuk pesanan untuk orang yang mula sama ada yang muda ataupun sesiapa saja yang nak cuba untuk menceburi bidang F&B ni, first thing kena fikir, kalau nak buka kafe lah, benda tu kena ada satu strategi sebelum nak buat. Okay, abang ada satu pengalaman yang before this, abang pernah ada kafe, tapi which is kita ada duit yang tak banyak. Kita buka je, kita gamble, kita fikir bila kita buka orang masuk dan kita ada income dan kita boleh teruskan income tu. Tapi sebenarnya tak ada harapan yang semudah itu. So apa yang kita kena buat adalah kita untuk set up satu kedai ataupun set up satu kafe, kita perlu ada satu capital dan kita perlu ada capital yang lain untuk backup sama ada waktu jatuh ataupun untuk marketing. So untuk orang muda, kaji dulu banyak perspektif yang korang kena fikir untuk buka F&B ataupun apa-apa perniagaan yang ada demand. Okay, di tempat ni apa demand yang sangat diperlukan. Kalau kata F&B, apa yang tak ada dekat situ. So baru kita buat macam mana produk tu boleh jual yang senang dekat situ. So korang kena faham tentang strategi yang bukanlah kata dia banyak, tapi banyak tu korang kena fikir, okay, this one kena buat apa dulu. Dia perlu ada step sebelum nak mulakan sesuatu. So tak ada main, dia boleh main terjah. Business ni adalah macam satu benda yang kita kena gamble lah untuk buat. Tapi sebenarnya dalam gamble tu kita perlu ada strategi dia. So sebelum nak buka, apa yang kita kena settle dulu. Adakah capital kita cukup? Selepas tu adakah strategi marketing kita? Sebab benda ni terjadi dekat bank juga. Sebab sebelum ni kita fikir, okay, kita ada platform FB Ads yang kita boleh guna. Every month kita boleh guna benda yang sama. Tapi sebenarnya tak. So banyak lagi platform lain yang sebenarnya kita kena variety kan, supaya orang, sebab situ kita ada satu audience dekat situ. Dan kita banyak lagi audience yang kita boleh guna melalui platform-platform yang lain. So sekarang ni kenapa abang guna social media? Sebab very strong dan very fast lah. So basically dia itulah. So kalau nak cuba, kena ada strategi, kita tengok capital, baru kita nak cakap pasal kita gamble lah, boleh try. Tapi kena ada strategi sebelum nak gamble. Okay? Okay bang, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa untuk kita orang. So kami mendoakan semoga abang selamat maju jaya bang. Terima kasih banyak bang. Throughout the interview, we were able to gain an understanding of the motivation for starting a business, the characteristic of a successful entrepreneur, and the challenges come with it. Entrepreneurship has many rewards, but it also has several problems that, if not carefully considered, can be a major obstacle to an entrepreneur success. As the interview ends, the entrepreneur talks about the factor affecting the business, the expectation of the business, and the skills that are important for the entrepreneur. The knowledge that we receive from the interview will also help us to analyze business opportunity critically.